dan telah mengeluarkan oleh Tayalusi bermula hak suami di atas isterinya itu bahawa jangan menegahkan ia akan dirinya, yakni diri isterinya, dan jikalau ada ia isterinya itu di atas belakang pelapis unta sekalipun, yang ni makna dia isteri dia mesti available, dia mesti sentiasa dalam keadaan bersedia untuk suami dia. Suami dia minta tolong bila-bila pun dia nanti boleh tolong. Kalau dia tak boleh tolong, dia tengah buat kerja ke apa ke, dia abang kat suami dia, abang tunggu sekejap, saya tengah duk goreng lauk ni. Dia tengah duk goreng lauk, abang tak tahu aku duk tani pun jadi lauk teruk lah dia kata. Biar tutup api sat, bagi selesai lorong tua ni. Pasal apa? Pasal lembu jantan sudah masuk dalam badan dia. Bila jembu lantan masuk dalam badan dia, jam. Kan? Jadi selesai abang. Orang lelaki pun janganlah guna sangat kuasa yang agama bagi ni. Kadang-kadang dia guna ni sampai tak kira masa. Tuan-tuan sekalian, tak mau agama, tak mau macam tu. Kira balik-balik ya, kira balik-balik nak tanduk ya. Kan tu tanduk tau, tanduk. Guna istilah tu. Balik kira nak tanduk. Sampai bini pun kata Allah. Dia kata kalaulah, dia kata apa nama, kereta, dia kata kalau tiap-tiap hari duk naik sampai sepanjang masa duk naik, dia kata boleh jam ya. Dia boh tu, bini boh lagu tu. Dia kata hang bukan kereta, kita pula dia buat tawapan cerdik, tak kena. Dan dia kata pada satu, tuan-tuan tengok ni, dia kata walaupun di atas pelapis unta sekalipun. Pelapis unta ni makna apa? Makna dia tengah duk naik unta lah. Kan? Dia buat kerja ni, orang kata apa, kerja yang sibuk lah. Walaupun dia sibuk macam mana pun, tapi mai dengan panggilan suami ni hang kena turut. Tu yang kata kuatnya ataupun yang kata hebatnya suami yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang lelaki-lelaki ni. Dan pada satu riwayat yang lain bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajul zaujatahu li hajah falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur." Yang ni lagi kasar. Nabi kata apa? Nabi kata apabila memanggil oleh laki-laki, yakni suami akan isterinya kerana hajat. Orang laki-laki dia main hajat, tuan-tuan sekalian. Pernah jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan kepada sahabat. Kita pernah cerita dalam hadis yang saya pun lupa kat mana hadis tu saya baca. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ternampak satu orang perempuan. Lepas tu Nabi pun balik ke rumah, Nabi menunaikan hajat. Nabi bersama dengan Zainab menyelesaikan hajat. Kan? Dalam hadis tu bukan nak abang kata Nabi ni dia kaki ni dah, bukan. Cuma Nabi nak abang untuk kita. Boleh faham tuan sekalian? Kan kita ni kadang-kadang kita tengok orang ni dia secara tak langsung dia rangsang kita. Kan kita jadi gairah satu macam, balik pergi selesai buang dengan isteri. Jangan duk gagah tengok lagi, tengok dia jadi macam-macam ah. Kan kita keluar biasalah tuan sekalian, keluar pergi berjalan apa semua. Kebetulan saya mai tadi duk nampak pasal malam matang demak laut. Kita bukan nak pergi beli apa balik walaupun sebiji pun, tapi kita nak jadi tugas pemantau yang tidak bertauliah. Kita masuk sana kan, kita masuk kita ronda tu tuan-tuan sekalian, daripada orang baru buka meja sampai depa habis duk gulung wayar, muka kita duk ada lagi. Ronda pimai bukan kerja apa pun. Saja dia pergi usia satu macam kawan nu, pergi usia kawan ni tuan sekalian. Yang tu tak ada kerja punya orang. Kan? Dia main satu macam dekat kita, balik bagi selesai buang dengan isteri kita. Dan Nabi kata pada sini, apabila memanggil-manggil oleh laki-laki, yakni suami kamu akan isterinya kerana hajat, pasal nak hajat, nak selesaikan hajat dia, maka hendaklah datang akan dia, dan jikalau ada isterinya itu di atas dapur sekalipun. Tuan nampak dah? Bukan bini piduk atas dapur. Lagi tuan-tuan kata tu dia bini apa piduk atas dapur. Dah mungkin waktu tu dia tengah tomeh ke apa ke, dia tengah buat sambai apa ke, mana kita nak tahu dia tengah duk buat benda tu nak bagi pecah minyak ke apa ke. Kita pun balik, kita pun dah naik minyak waktu tu. Dia duk tunggu nak bagi pecah minyak, dia nak bubur rempah, nak buat apa, kita dah yalah melelong lain macam. Dia dia panggil lagu tu, ya tahu dah panggilan itu adalah panggilan pulau nama dah. Kan? Bagi panggilan pulau, kita pun bagi selesai abang dia. Kan? Kalau tidak lagi dia jadi karut. Baik, dia kata maka tiada ada seorang pun perempuan yang menyakiti ia akan suaminya melainkan menyumpah-nyumpahlah akan dia oleh bidadari yang di dalam syurga. Orang perempuan ingat, jangan bagi sakit hati suami. Boleh faham tuan sekalian? Kadang-kadang orang perempuan bukan nak bagi sakit hati suami, cuma orang perempuan nak bagi pandangan kepada suami.
Dia kata, bang, sajalah bang. Dia kata, nak abang sikit. Abang kalau boleh naik motor, janganlah dekat sangat. Kan? Awak hang tak suka naik aku? Kita tuan-tuan sekalian, kita lagu tu. Hang tak suka naik, ambil naik Grab lah. Dia kata, dia suruh kita naik Grab. Tuan-tuan sekalian. Perempuan dia leceh tang tu, tak baik ikut lah. Perempuan dia jenis macam tu, tuan-tuan. Yang tu bukan bagi sakit hati, walaupun kita sakit hati. Dia nasihat kita untuk kebaikan kita. Tapi kita tak boleh terima pasal duk fikir kata hang tu orang perempuan. Aku ni kuasa besar, aku ni ketua dalam keluarga. Jadi hang tak boleh bagi nasihat kat aku. Tuan-tuan, hak jenis macam ni kita tak tahu macam mana. Tapi waktu sakit, bini kita tu yang kita minta tolong tu. Kan hampir cari cendol pulut mai kat aku, dia duk pergi cari waktu kita sakit tu, tuan-tuan sekalian. Tapi mai waktu kita sihat ni, oi, pongoi lain macam. Kan? Dalam soal yang lain lah, soal yang lain. Yang kata menyakiti ni soal yang lain. Dia menjatuhkan maruah suami dia, tu soal yang lain lah. Dia membuka cerita ataupun aib suami dia di hadapan keluarga dia, itu menyakiti. Ataupun dia bercakap, bila suami dia bercakap, dia balas cakap suami dia. Kan, balik kita nak pesan apa-apa kepada isteri kita, kita nak abang satu benda, nasihat kan, kita duduk dengar di kuliah ni nak abang dekat dia. Dia kata, sudah abang, hingat lah kata abang. Orang nak tengok 7 hari mencintaiku ni, dia hingat apa? 7 hari mencintaiku ke apa? Kan? Hingat lah dia kata, tapi dia jauh. Dia suruh kita duduk jauh pula. Kita balik nak makan ke apa ke, dia kata, nasi aku lapar ni. Awak, di masjid tak ada, dia tabak nuri. Dia buat tu kat kita. Di masjid tabak nuri. Lepas tu, hidup nganga saja. Awak tak makan kitab tu. Dia buat tu kat kita. Patutlah pun tuan-tuan tak main kitab. Mungkin tuan-tuan dah makan kitab tu. Tuan-tuan sekalian. Dia bubuh kita lagu tu. Dia bubuh kita pun, yang kata orang lelaki ni tuan-tuan sekalian, dia bagus. Dia pun tak mau cari pasal. Hak macam-macam ni tuan-tuan. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata menyakiti seorang perempuan kepada suami dia, maka bidadari duk tengok kita ni, duk menyumpah akan bini tu. Bidadari kata apa dia ni tak pandai jaga suami. Betul lah bidadari kata. Baik, seperti mana yang dicitrakan daripada Muaz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Ada satu hadis sabda Nabi SAW. Nabi kata apa? La tu'zi imra'ah. Tu ada perkataan imra'ah. Kalau tuan-tuan boleh tulis Jawi, tulis imra'ah. Tulis yang tu alif mim ra alif ta, imra'ah. La tu'zi imra'ah atau imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. La tu'zihi qatalakillahu fa innama huwa 'indaki rahil yushiku an yufariqaki ilaina. Tuan-tuan tengok apa yang bidadari duk kata. Bidadari kata apa? Kata Nabi SAW, tiada menyakiti oleh seorang perempuan akan suaminya yang di dalam dunia ini. Kalau ada perempuan yang bagi sakit hati suami dia, suami dia berasa sakit sungguh. Kadang-kadang bukan hanya daripada pertuturan, tapi daripada segi perbuatan dia. Kan? Dia suruh bubuh nasi, dia bubuh juga. Bukan tak bubuh, tapi dia bunyi pompang di dapur tu. Kan? Dia marah. Pasal dia nak tengok cerita, tapi suami dia duk suruh bubuh nasi pula. Dia pun buka tudung, kata dia buat macam tu. Suami dia pun duk makan hati dengan dia. Nampak kan? Apa yang kata Nabi SAW? Nabi kata kalau ada satu perempuan yang menyakiti akan suaminya di dalam dunia ini, melainkan berkata oleh isterinya yang daripada bidadari yang elok rupanya itu. Rupanya tuan-tuan bidadari duk kata, waktu kita buat sakit hati kepada suami kita, bidadari duk kata. Bidadari kata apa? Jangan engkau sakiti akan dia. Bidadari kata, oi, bidadari kata, perempuan, hang jangan duk bagi sakit hati suami hang. Hai, matilah, dibunuh Allah bagimu. Lagi kasar. Bimampuhlah hang. Tu bahasa kita lah tu. Kan, hang mati pun tak apa, biar Tuhan bunuh pun hang. Buat apa hidup atas dunia ni? Ada suami yang tak jaga suami. Orang lain tak ada suami, kelang kabut nak cari suami. Hang ada anugerah suami, tiba-tiba hang tak jaga suami. Yang tu bidadari duk beratus, tuan-tuan sekalian. Maka bahawa sesungguhnya, kata bidadari itu lagi, maka bahawa sesungguhnya, iaitu padamu itu daging yang berjalan. Daging ni makna dia bangkai. Hang ni sopa bangkai, betul ya? Kan? Hang ni sopa dengan bangkai hak berjalan. Maksud dia apa? Hang tak ada guna seduit pun di sisi suami hang. Pasal hang bagi sakit hati suami hang, hang tak ada guna seduit pun. Tu kata bidadari. Hampirlah ia bercerai akan kamu dan datang ia mendapatkan kami. Kan bidadari pula, dia bagi ancaman pula. Dia kata hang tunggu sudahlah.
Suami hang meninggal, ada kata nanti suami hang akan mai kat kami, biar padan muka hang berpisah dengan suami hang. Tuan-tuan, nampak tak? Tuan-tuan, hak bidadari sebut ni kita tak dengar. Betul tak betul? Kalau dengar lah Allah, orang binjai ni balik rumah renyeh. Kan? Kalau dengar lah bidadari, tengok bini tarik muka masam, dia kata ni hang nak suruh aku habang kat bidadari ke? Hang nak suruh aku WhatsApp dia, suruh sound hang ke? Tu kita tu. Kan kemai kita tu tuan sekalian, tapi tak dengar benda ni. Dengar daripada mana? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan dia kata pada sini, dia kata dan telah mengeluarkan oleh Imam At-Tabrani, bermula perempuan itu yang tiada menunaikan ia akan hukuk Allah Subhanahu wa taala hingga mendatangkan ia akan hak suaminya sekalian. Nampak tak? Kuasa suami tu. Nabi kata apa? Nabi kata kalaulah satu orang perempuan tu dia menunaikan hak Allah. Antara tanda perempuan menunaikan hak Allah apabila dia menunaikan hak dia selaku seorang isteri kepada suami dia. Kalau hang semayang bagus macam mana pun, hang baca Quran banyak mana pun, hang bangkit tengah malam duk baca mana pun, hang buat semayang, hang buat puasa sunat banyak mana sekalipun, konon-kononnya nampak macam hang betul-betul duk jaga Tuhan. Tetapi dengan suami hang buat lebih kurang, hang buat sekupang dua kupang dengan suami hang, makna dia apa? Hang memang tidak bersama dengan hak Allah Ta'ala. Makna dia dengan Tuhan pun hang kira sebagai derhaka. Pasal apa? Pasal Tuhan suruh taat kepada suami. Maknanya hang tidak taat kepada suami hang, hang sama macam tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh faham tuan sekalian? Oh, malam ni saham suami naik oh. Kan? Orang puan pun kata, ustaz hari tu 3 tahun tak main, kami berasa tenteram. Dia main-main kali ni berasa tak lena-lena pula malam ni. Tuan-tuan, walaupun nampak macam kuasa suami ni besar, betul tak? Bini ni nampak macam tak ada kuasa, tapi hak nak jawab semua depan Tuhan ni kita. Bini nanti tunggu tengok, tak apa tak atas dunia hang buatlah apa pun depan Tuhan ni, Tuhan tanya hang jawab. Tuhan tanya satu ya, macam mana bini hang ajak agama dekat dia. Allah, bini kita duk tunggu jawapan tu dah. Kita kata ajak, bini kita ajak apa? Tak pernah pun duk ajak mai ke masjid. Mampus satu soalan tu tuan-tuan sekalian, tapi neraka duk nampak kita dah. Walaupun lah duk nampak supaya kita hebat, kita ni raja tuan-tuan, tapi raja ni depan Tuhan dia tak ada raja dah. Pasal apa? Depan Tuhan, isteri kita nanti akan tuntut mai kat kita. Depan Tuhan, anak-anak nanti akan tuntut mai kat kita. Walaupun atas dunia kita ni hebat, kita isteri kita dengar cakap, anak-anak kita dengar cakap, tapi di hadapan Allah mereka akan tuntut kita kalau kita tidak betul-betul menjalankan amanah dan tanggungjawab diberikan kepada kita. Dan tak renyih tadi, nampak macam renyih kan? Dengar lagu tu masam balik Boleh faham tuan sekalian? Orang puan pun tadi masam senyum balik dengan saya, cantik. Dan jikalau menghendaki ia akan dia, dan pada halnya di atas belakang pelampik unta sekalipun, janganlah menegahkan ia akan dirinya. Last sekali tuan-tuan sekalian, musannif kitab ni kata apa? Dia kata kalaulah suami perlukan kita, bagi selesai abang suami tu. Boleh orang buat takat mana dia perlu, bagi selesai abang. Pasal kita tak mau akan berlaku di kemudian hari. Suami ada jawapan. Kan, saya tak peduli dekat dia apa siapa, pasal dia pun tak peduli kat saya, tanggungjawab tak ada dekat saya. Dia ada jawapan. Lah ni orang perempuan pakai jaga, orang lelaki pun pakai jaga tuan-tuan. Oleh kerana masa dah sampai dekat itu, kita berhenti dekat itu. InsyaAllah bulan depan kita atok lagi. Boleh